menerangkan tentang isu yang kita nak kongsikan pada malam ni, cerita tentang pernikahan dengan parti. Okey, baik, saya percaya mungkin ada di kalangan kita yang menonton ni ada yang berkahwin dengan warga asing. Mungkinlah kan. Kalau bukan anda yang menonton ni pun, mungkin kita ada saudara. Mungkin kita ada kawan-kawan yang bernikah dengan warga asing. Macam saudara saya sendiri pun ada yang bernikah dengan warga asing. Cuma yang cerita kita malam ni adalah warga asing yang kita sebut sebagai parti, pendatang asing tanpa izin. Kalau kita cerita tentang parti ni perempuan dan tuan-tuan yang menonton, maksudnya seseorang yang daripada luar negara, okey, bukan warga Malaysia, masuk ke dalam Malaysia, alright, untuk tak kisahlah, mungkin dia nak melancong ke, dia nak bekerja ke, belajar ke. Okay, orang yang luar yang masuk, dia boleh dikira warga asing yang masuk ke dalam Malaysia. Tapi pendatang asing tanpa izin ni, maksudnya dia masuk tanpa melalui proses yang sebenar, iaitu dia mungkin tak ada visa. Kalau kata orang yang nak sambung belajar, nak belajar di Malaysia, dia mesti kena ada visa. Nak bekerja dalam Malaysia pun kena ada visa. So, kalau orang yang masuk dalam Malaysia tanpa visa, sama ada dia masuk ni melalui kita sebut lubang tikus ke, yang mana-mana yang tak betul lah. Alright, ada orang yang masuk melalui Malaysia ni dekat pantai-pantai. Ada kalau sempadan Siam ni dia masuk ke lubang-lubang tikus, tak tahu, macam-macam. Okay. So, kalau menikah dengan warga asing tanpa izin, pendatang asing tanpa izin, dalam undang-undang, okay, kita, kalau contohlah kan, saya bagi contoh. Kalaulah kita nak berkahwin dengan lelaki warga asing, alright? Saya percaya malam ni yang menonton ni ramai perempuan kan. Okay, saya cuba bayangkan kalau kata yang kita ni perempuan nak berkahwin dengan lelaki warga asing. Kalau prosedur yang betul untuk berkahwin dengan warga asing, anda kena buat permohonan, okay? Buat permohonan dekat pejabat agama. Okay, kena pergi pejabat agama daerah masing-masing, mohon untuk berkahwin, mohon untuk dibenarkan berkahwin dengan warga asing. Tetapi warga asing tu pula, dia pun kena mohon juga. Dia bukannya macam dia kena pergi pejabat agama. Warga asing ataupun orang yang bukan daripada warga negara Malaysia, kalau dia nak bernikah, okay, dia bukan kena ke pejabat agama kita. Dia kena dapatkan kebenaran berkahwin daripada konsulat kita. Konsulat Malaysia, dekat dalam Malaysia ni dia ada, kita panggil kedutaan lah, okay? So dia kena pergi dapatkan kebenaran daripada kedutaan. Okay, kalau contoh nak berkahwin dengan warga Indonesia, so dia lelaki Indonesia ni dia kena dapatkan kebenaran daripada kedutaan dulu. Okay, so kedutaan kena benarkan, dapat kebenaran tu, baru kita boleh submit ke pejabat agama kita dan boleh berlangsungkan perkahwinan di Malaysia. Okay, katakanlah nak berkahwin dengan apa lagi selain daripada warga Indonesia, warga Thailand ke, Bangladesh ke, Arab ke, US ke, tak kisah mana pun, dia mesti pada kedutaan. Dekat dalam Malaysia ni dia ada kedutaan semua negara, melainkan satu negara saja yang kita tidak ada. Okay, iaitu Israel lah. Okay, so Israel kan dalam pasport, setiap pasport kita, semua orang pasport mesti tertulis pasport ini adalah terpakai di semua negara melainkan Israel. Sebab kita tidak ada kerjasama dengan Israel. So, kalau kita nak berkahwin dengan warga negara mana-mana sekalipun, dia mesti dapatkan kebenaran daripada kedutaan. Kalau kita nak jadi isteri kedua, okay, contoh nak jadi isteri yang kedua, dia pun masih kena dapatkan kedutaan, kebenaran daripada kedutaan. Tetapi proses dia pun mungkin lebih kurang sama macam kita. Dia kena dapatkan kebenaran daripada mahkamah dia orang untuk benarkan berpoligami. Alright, sebab dalam Islam poligami ni memang dibenarkan. Ada agama lain yang tidak membenarkan untuk berpoligami. Semuanya monogami. Okey, monogami. Poligami ni banyak. Mono ni satu. Okey, contohnya macam mana-manalah orang bukan Islam kat Malaysia ni, dia tak boleh poligami. Tapi kalau dalam Islam, asalkan siapa-siapa Islam, dia dibenarkan untuk berpoligami, cuma dia masih perlukan kebenaran. So sama juga untuk orang yang lelaki yang bukan warga negara, kalau dia nak berpoligami, dia mesti dapatkan kebenaran juga. Okey, yang tu clear. Okey, kalau kata pula kita nak kita ni lelaki, okey, lelaki Malaysia nak kahwin dengan warga asing, okey, warga asing yang
yang bukan yang bukan warga negara kita, wanita warga asing. Okey, sama juga kalau kita nak berkahwin dalam Malaysia, okey. Wanita warga asing nak kahwin dalam Malaysia, sama juga proses dia mesti dapatkan kebenaran. Okey. Tetapi bayangkan pula macam ni. Mungkin anda tak mau kahwin dekat Malaysia. Nak berkahwin dekat luar daripada Malaysia, kat tempat asal wanita tersebut. Contoh sebab kalau kita dekat dalam Malaysia ni, kenapa kita kahwin? Biasanya orang perempuan yang daripada Malaysia. Tetapi kalau kita di luar, kita nak kahwin dengan wanita bukan warga Malaysia. Macam contoh ramai sebenarnya orang Malaysia lelaki ni, dia pergi kahwin dengan wanita Siam. Contoh. Tak boleh contoh langsung. Okey. Contoh, pergi ke Siam, nak kahwin dengan wanita Siam. Alright. Kalau kita dari sudut undang-undang, seorang lelaki nak berkahwin dengan warga bukan Malaysia tu, still lelaki tersebut dia kena dapatkan kebenaran daripada Malaysia, kena dapatkan kebenaran daripada pejabat agama untuk berkahwin di luar negara. Okey, kalau kita dah di luar negara, contohnya dah duduk dekat Siam, okey, kalau kita nak buat secara betul, kita pun kena pergi ke konsulat kita, okey, untuk dapatkan kebenaran. Kalau konsulat kata kamu ni nak poligami ni, kalau nak poligami kena dapatkan kebenaran di Mahkamah Tinggi Syariah kita. So lelaki ni kena naik Mahkamah Tinggi Syariah dulu untuk dapatkan kebenaran. Kemudian bila dah dapat kebenaran berpoligami tu, nak pergi menikah dekat negara asal tu pun tak ada masalah. Okay, so yang penting tu adalah proses untuk yang sebenarnya. Yang saya nak cerita ni, proses yang sebenarnya bila kita nak berkahwin dengan warga asing, mesti melalui proses undang-undang yang betul. Itu kena dapatkan kebenaran daripada pejabat agama ataupun mendapat kebenaran daripada konsulat. Clear? Okey. Tetapi dia ada tetapi pula. Tetapi okey, bagi pendatang asing tanpa izin, pendatang asing tanpa izin, dia kalau dia melalui konsulat pun, dia nak mohon, contoh dia duduk kat sini tanpa sebarang visa, dia duduk secara haram lah kita panggil. Okey. Dia kalau nak berkahwin dengan kita, dia tak boleh pergi ke konsulat. Sebab kalau pergi ke konsulat, dia mesti nak buktikan tentang kehadiran di Malaysia ni secara sah. Jadi kalau dia nak berkahwin, maka menjadi satu kesukaran. Sebab dia mungkin tak akan dapatkan kebenaran daripada konsulat. Mungkin dia akan dihantar balik. Mungkin dia akan dihantar balik ke negara asal. Nak masuk balik, kena apply secara yang betul. Kan? Sebab dia masuk tanpa melalui saluran yang sah. Cuba bayangkan, jangan kata orang lain lah. Cuba bayangkan diri kita, okay? Let's say, cuba bayangkan okay, bayangkan kita ni lari keluar daripada Malaysia, pergi duduk ke Australia. Siapa pula lari masuk ke Australia? Macam kenal je kan? Okay, cuba bayangkan kita ni lari ke Australia, contoh dia. Masuk, tak tahulah cara macam mana kali pun, kita masuk tu. Kemudian, kita bekerja kat sana. Kita masuk kerja kat sana. And then tiba-tiba lah kan, berkenan. Kerja kat ladang petik buah apple, contoh dia. Okay, tiba-tiba berkenan juga dekat orang dekat sana. Jadi kita nak berkahwin dengan dia. Kalau kita nak berkahwin dengan dia, kita pun mesti nak tahu kat mana tempat kita nak berkahwin, macam mana kita nak buat permohonan berkahwin tersebut. Kita ni warga Malaysia, tapi kita masuk bukan melalui secara sah. Kalau kita nak mohon pergi pejabat agama, contoh dekat Australia ni, kita nak pergi pejabat agama kat sana. Contoh nak berkahwin cara Islam kan. So kita pun kata nak berkahwin cara Islam dekat sana. Of course dia kata dia akan tengok dokumen kita. Kita ni betul ke datang dan sebagainya. Kan mestilah dia tengok kita ni betul ke warga negara Malaysia. Awak masuk macam ni, pasport pun tak ada. Contoh macam tu. So kita pun kalau nak pergi ke konsulat Malaysia, contohlah kita pergi kedutaan. Pergi kedutaan, kita bagi tahu, tuan, contoh saya nak permohonan untuk berkahwin dengan warga dekat Australia ni. Mesti kita pun nak kena betul, nak kena tunjukkan bukti kata kita ni masuk cara betul dan sebagainya. Sebab warga kita ni warga Malaysia, duduk kat sana, still kita ni perlukan juga menggunakan undang-undang Malaysia untuk benarkan kita berkahwin di sana. Kan? So sama juga keadaan kalau kita nak berkahwin dengan parti dekat dalam Malaysia ni.
Jadi mesti dia takkan benarkan, dan perkara ni yang menyebabkan kepada percambahan. Percambahan, pernikahan, nikah sindiket. Nikah sindiket, perempuan Saya kan perempuan, tuan-tuan, cerita tentang nikah sindiket ni sangat banyak dekat Malaysia. Kalau contoh kalau situasinya, katakanlah kan dekat dalam Malaysia ni macam susah sangat. Contoh saya ada satu kes, satu kes yang mana lelaki ni warga asing. Okey, warga asing. Kemudian nak berkahwin dengan wanita tempatan. Okey, dia tak mahu melalui pejabat konsulat. Dia tak mahu melalui pejabat konsulat. Sebab dia pendatang asing tanpa izin. Jadi kalau dia nak pergi serah diri macam tu, nanti dia kena hantar balik. So, apa yang dia orang buat? Dia orang cuba nak lari ke Siam. Kalau dekat Siam, dia tak minta semua tu. Dia tak perlu macam nak memai bukti apa sebagainya. Mungkin tak perlu. So, dia orang ni nak masuk ke Siam. Okay. So, bila nak masuk ke Siam pun, sukar juga. Sebab dia tak ada pasport. Dan dia kalau nak lepas tu, dia mesti kena ada pembuktian bagaimana dia nak lepas perkara tersebut. Okay. Tetapi nak jadi cerita lah nak jadi cerita. Dia orang ni masuk melalui lubang tikus. Saya pun tak tahu lah, orang duk sebut lubang tikus ni, saya pun tak tahu kat mana sebenarnya lubang tikus. Kalau ada yang ada pengalaman, anda boleh share kat situ. Saya pun tak tahu kat mana. Tapi yang saya tahu adalah masuk melalui lubang tikus, tempat yang tak diketahui untuk ditahan. Macam tu lah, something like that lah kan. Okay. So bila menikah kat sana, balik mai ke Malaysia, dia orang ni dah jadi, kita kata macam dah jadi pernikahan lah kat situ. So apa yang berlaku adalah bila dah dapat anak. So bila dah dapat anak ni adalah satu problem yang menimpa, problem yang besar telah gedebuk, hantar. Okay. So dia dah hantar kat situ. Problemnya bila anak nak dilahirkan. So bila anak nak dilahirkan ni, barulah terhegeh-hegeh nak buat permohonan pengesahan. Jadi kalau katalah dah terkahwin, dalam situasi yang mungkin saya cerita ni, ada yang terkena kat sini, yang dah terkahwin dengan warga asing, sama ada dia parti ke tak parti ke. Okay, anda boleh buat permohonan pengesahan di mahkamah syariah. Kalaulah lelaki yang kita kahwin ni, dia tidak ada isteri, maka kita kena buat pengesahan di mahkamah rendah syariah. Kalau kita berkahwin dengan lelaki ni mempunyai isteri sedia ada. Okay? Maksudnya kita ni mungkin orang yang kedua, isteri kedua, maka kita kena buat permohonan di mahkamah tinggi syariah. Dalam mahkamah tinggi syariah, okay, perkara yang perlu dibuktikan adalah berkaitan dengan 5 rukun nikah, iaitu suami, isteri, saksi, wali dengan akad. Okay? Tetapi dalam masa yang sama juga, anda mesti kena buktikan juga tentang pernikahan yang berlaku tersebut. Pernikahan yang berlaku tu dilakukan di mana, macam mana hampa masuk, hampa tu semua kena buktikan. Kalau orang yang mungkin pergi ke Siam, balik mai ke Malaysia ni kan, dia kena buktikan dari sudut pasport. Masuk, betul ke masuk Siam? Apa bukti dia masuk Siam? Jadi kita pun tunjuk pasport, tunjuk border pass. Kalau orang yang masuk lubang tikus ni, dia kena buktikan mahkamah macam mana dia boleh kata dia masuk Siam. Ni berat lah kan untuk dia nak buktikan. Sebab dia nak minta mahkamah untuk sahkan. Jadi kalau kita nak minta mahkamah sahkan perkahwinan tersebut, maka kita kena buktikan kepada mahkamah apa kehendak-kehendak tersebut. Mahkamah bukan sekadar nak tengok sijil nikah kita semata-mata. Mungkin orang kata tak apa, pergi Siam, balik main daftar, tunjuk je surat nikah semua ni, boleh valid. No. Okay? Kadang-kadang ada hakim yang memang nakkan untuk kita bawakan siapa wali. Tunjuk kata wali hakim. Kita nak tengok wali hakim bawa mai betul ataupun tidak. Ataupun dia kata nak tengok saksi, panggil saksi nikah. Ataupun saksi hak kata masuk lubang tikus, saksi itu pun kena bawa mai juga. Sebab kita nak bantu mahkamah buktikan tentang pernikahan tersebut, maka kita mesti kena galas beban pembuktian tu.
Bukan mudah juga. Okay, bukan mudah. Dan kalau kita menikah dengan warga asing yang tak dibenarkan untuk berkahwin, yang tu pun problem. Sebab warga asing ni, yang kita nak buat pengesahan ni, dia kena dapatkan kebenaran konsulat juga. Dia kena tunjukkan konsulat yang dia adalah warga asing, warga negara mana contohnya. And then dia kena lampirkan juga pembuktian yang dia adalah seorang contohnya pekerja ke, seorang seorang pelajar ke. Sebab ada keadaan yang mana bila masuk ke dalam Malaysia ni, dia orang ada kontrak yang mana tak boleh berkahwin. Contoh ada pekerja-pekerja Indonesia yang mana dia tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan mana-mana, dengan mana-mana warga tempatan. Ada juga yang mana pelajar-pelajar daripada luar negara duduk kat dalam Malaysia ni pun ada yang tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan warga tempatan. So kalau dia orang melanggari perkara tersebut, still dia orang boleh lagi sahkan, boleh sahkan perkahwinan. Cuma dia orang mungkin perlu untuk serah diri lah, kita panggil serah diri di konsulat untuk lampirkan tentang pengesahan yang mereka adalah warga asing contohnya. So pembuktian macam ni adalah pembuktian yang penting untuk kita bawakan kepada mahkamah. Mahkamah pastinya, mahkamah syariah pastinya boleh mengesahkan kalau kita berjaya buktikan cukup rukun nikah. Alright, mesti suami. Siapa suami? Of course lah pemohon, lelaki. Isteri, isteri yang dikahwini. Kemudian wali. So wali siapa? Kalau kita kata pakai wali hakim, kita kena buktikan tentang wali hakim tersebut. Kemudian saksi, mesti 2 orang saksi. Dan kemudian akad. Macam mana lafaz akad tersebut? Kalau kita cerita menikah dekat Siam, mostly tak jadi isu sangat. Alright, sekali lagi saya bagi tahu, hampa tengok banyak sangat ni. Saya hanya akan ambil soalan bila saya kata dah boleh post soalan. Sekarang ni saya tak akan ambil lagi. Alright, relax dulu. So, kalau cerita tentang rukun untuk pengesahan nikah ni, kalau nikah kat Siam mungkin tak jadi isu. Tetapi ramai orang yang nak berkahwin dengan warga asing ni, dia tahu dia tak boleh nak merentas sempadan Siam. Dia mungkin sekarang ni lagilah dia tak boleh masuk Siam. Jadi apa yang berlaku kebanyakan yang sekarang ni adalah pernikahan secara sindiket. Menikah secara sindiket ni maksudnya nikah dekat kampung-kampung, nikah buat sendiri-sendiri. Apa lagi? Nikah contohnya tok kadi palsu. Bukan, jangan ingat orang pakai serban macam tu semua tu, janggut panjang semua tu, kira macam ni boleh ni tok guru kita ni boleh bagi nikah. Jangan. Ada orang ni dengan benda tu je dia boleh tunggang. Dia boleh buat nikah palsu, dia boleh buat sijil nikah palsu. Menikah kat Kuala Lumpur, nikah kat apartmen mana-mana tu, tiba-tiba dapat sijil negeri Perak. Pelik. Serius pelik. Sebab benda macam ni lah yang kita sebut sebagai nikah sindiket. Jangan kata orang tempatan, orang luar pun, orang luar yang menikah kan, contoh bukan warga Malaysia dua-dua, nak menikah melalui konsulat susah sebab depa mai atas visa pekerja. Tak boleh macam-macam undang, jadi depa buat depa cari nikah sindiket. So nikah sindiket ni berlambak. Cuma apa yang saya nak pesankan pada siapa-siapa yang nak berkahwin, make sure buat cara yang betul. Jangan nikah sindiket. Sebab kebanyakan nikah sindiket ni dia akan menyebabkan kecacatan, mostly dekat syarat nikah nanti. Syarat sah nikah tu nanti mesti ada kecacatan. Kalau yang nikah ni ayah sendiri, ayah kepada anak kandung dia tu, so cukup rukun semua tu, yang tu tak ada masalah. Tetapi kalau contohlah yang kata jadi wali ni, kata wali hakim, tiba-tiba je wali hakim. Padahal dia ni bukan siapa-siapa pun. Wali hakim ni adalah hakim tu sendiri, hakim mahkamah syariah, membenarkan wali tersebut secara wali hakim untuk nikah. Tetapi tiba-tiba dia claim, saya ni sebenarnya telah dilantik dulu menjadi wali hakim. Saya ada tauliah, tunjuk, kita pun rasa macam percaya. Tah sijil sekolah mana dia ambil, dia tulis padam, dia tulis wali hakim. Kita pun boleh percaya ni, bagus ni ustaz ni. Ada orang perempuan, ni saya cerita, ada orang sampai dah bayar 10,000, 15,000, paling common pun 5,000 je saya pernah dengar. Nikah wali nikah sindiket ni. Dia bukan ikut kira sedap boleh menikah
Kita rasa macam benda tu sah. Tetapi kebanyakannya pernikahan sindiket tidak sah. So kalau orang yang berkahwin dengan parti ni, kalau anda bernikah di, contoh bernikah di sempadan Siam contohnya, yang dah lama-lama punya cerita sebelum BKP tu ni, anda boleh buktikan yang pernikahan tersebut sah dari sudut rukun, cukup. Kalau anda nikah dekat dalam Malaysia pun, dah ternikah dengan parti ni, dalam Malaysia pun sama juga. Prosesnya kena buat pengesahan di mahkamah syariah. Okay, cuma beban untuk anda buktikan tentang rukun nikah tersebut. So kita kena galaskanlah beban tu. Kita dakwa kata kita nak mohon mahkamah percaya yang nikah kita ni sah. So kita lah kena buktikan. Okay. Alright. So jangan main bab nikah ni perempuan. Okay. Faham? Clear? Tak payah panjang-panjang cerita. Saya nak ambil soalan sekarang. So siapa yang ada soalan, anda boleh letak sekarang. Start sekarang ni baru saya akan tengok soalan. Okay? Right. Rian, tolong ambil air kat daddy ya. Nak air Rian? Oh, okey. Sikit. Okey dah. Okey. Alright. Ui, maaf panjangnya. Saya nampak soalan daripada Ibu Aidil. Ui, panjangnya. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey. Bagaimana sekiranya bos, husband and wife warga negara Malaysia dan berkahwin secara kahwin kampung di dalam Malaysia tapi tanpa sebarang bukti perkahwinan, okey. Kahwin berwalikan ayah si perempuan, okey, dan telah dikurniakan 2 orang anak yang mana anak mereka berbinkan Abdullah, okey. Tapi maklumat bapa lengkap maklumat si suami tapi mereka telah bercerai. Suami telah lafaz talak. Macam mana prosedur untuk sahkan pernikahan sekiranya mereka tiada sebarang bukti pernikahan, si suami telah hilang tanpa jawab? Oh. Okay, Ibu Aidil, yang ni soalan the very complicated ones. Okay, macam saya cakap tadi, kalau dinikahkan oleh ayah kandung betul yang nikahkan anak perempuan dia, saya percaya insya-Allah, okay, insya-Allah mungkin pernikahan tersebut boleh sah sebab rukun nikah semua tu cukup, kerana ada suami, ada isteri, ada saksi, ada wali, ada akad. Mungkin perkahwinan cara kampung tu boleh berlaku secara sah, sebab ayah. Okay, cuma problemnya adalah bila nikah kampung ni tak ada sijil lah kan, tak ada sijil, tak ada apa semua tu, dokumen apa pun tak ada. Anda masih boleh buat permohonan pengesahan, buat permohonan pengesahan di mahkamah. Cuma kita mungkin tak ada bukti dokumen. So apa yang kita boleh bawakan, bukti ni datang dalam bentuk saksi. Saksi. Alright, siapa saksi? Saksi ni mungkin bukan sekadar 2 orang saja tu, bukan 2 orang saksi nikah tu saja. Mungkin lebih daripada tu. Sebab kita nak cuba yakinkan kepada mahkamah yang proses perkahwinan tersebut. So ayah yang jadi wali ni pun boleh menjadi saksi. Cuma pemohon tu mesti sama ada suami ataupun isteri tu sendiri. Okay, so dalam soalan ni dia kata suami pun dah hilang tanpa jejak dah. Bila suami dah hilang tanpa jejak, insya-Allah perkahwinan ni masih boleh cuba untuk dibuktikan. Okay, masih berpegang kepada keterangan saksi tersebut. Cuma payahlah macam mana kita nak buktikan. Sebab dalam keadaan yang suami telah hilang tanpa jejak ni, memang tak tahu pergi ke mana. Kita beban kepada kita untuk buktikan pernikahan mereka ni. Sebab dia bergantung kepada keterangan saksi-saksi tersebut. Okay, mungkin saksi akan cerita betul pada tarikh bila ni, tarikh tahun 1950, jauh sangat tu. Pada tarikh tahun 2000, saya kenal wanita ni bernama apa ni, telah berkahwin dengan seorang lelaki ni. Nama dia nama apa? Tak contoh nama aku sendirilah. Berkahwin dengan seorang lelaki nama dia Fahmi. Contoh dia, okey. So, berkahwin dengan Fahmi. So, ciri-ciri Fahmi ni macam mana? Fahmi ni ciri-ciri dia, orang dia tinggi lampai, putih. Bukan akulah kan. Kalau saya ni sawo matang, hitam manis sikit. Tinggi lampai, rambut
rambut dia macam ala-ala Korea sikit, contoh. So bukan saya lah tu. Okay, so kita kena buktikan laki tersebut. Okay, macam mana kita nak buktikan kata wanita ni memang betul telah berkahwin dengan lelaki yang telah hilang. So orang yang telah hilang ni macam mana kita nak buktikan benda tu, bergantung kepada keterangan saksi tersebut. Okay, so beban tu kepada kita untuk buktikan lah. Jadi selepas dah disahkan pernikahan tersebut, Cik Aidil lah, Cik Aidil, lepas disahkan tu baru boleh kita buat permohonan pengesahan nasab anak. Si ibu ni, kalau katakanlah mahkamah sahkan pernikahan tu, so kita kena buat permohonan pengesahan nasab untuk ubahkan kepada daripada bin Abdullah tu kepada bin lelaki tersebut. Cumanya bila kita nak ubah tersebut, kita kena tengok juga cukup ataupun tidak syarat untuk anak tersebut dinasabkan kepada bapaknya. Sebab nak sahkan ataupun nak menasabkan seorang anak kepada bapa, anak tu sendiri mesti lahir lebih daripada 6 bulan qamariah selepas perkahwinan. Okay, mesti lebih daripada 6 bulan qamariah. Dan itu je lah kot. Okay, so clear. Dia mungkin payah sikit lah kat sini, dah lari pula kan. Yang penting laki yang kita nak buat pernikahan, nak sahkan tu, kita kena bantu mahkamah untuk buktikan. Saya nampak kerumitan kes ni agak tinggi, sebab mahkamah nak percaya tu terhadap orang yang berkahwin tu payah. Kalau kata mai suami isteri ni datang buat permohonan, tak apa. Ni bila sebelah pihak saja ni dia akan jadi sukar. Biasanya mahkamah akan boleh keluarkan waran tangkap kepada lelaki yang dia tak mau bayar mahkamah untuk buat pengesahan. Isteri mai buat, tapi lelaki ni tak mau. Biasanya mahkamah boleh buat keluar waran tangkap kalau diketahui di mana lelaki tersebut. Tapi dalam keadaan yang kita pun tak tahu lagi, macam mana kita nak mohon waran tangkap tersebut. Sebab mahkamah mungkin nak dengar keterangan daripada pihak suami juga. Okay, kalau dalam keadaan kita dah berjaya jumpa, tapi laki ni enggan mohon waran tangkap, insya-Allah kita boleh mahkamah boleh pertimbangkanlah untuk mengeluarkan tersebut. Sebab kita lebih selesa kalau kata kita dapat pengakuan sebenarnya daripada suami tu. Okey, Faizah Keria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, adakah layak seorang bapa menjadi wali sekiranya beliau berada di dalam penjara? Ya, bapa masih layak menjadi wali sekiranya beliau berada di dalam penjara. Saya faham isu ni adalah berkaitan dengan nak tunjukkan kata seorang lelaki yang kita panggil apa? Lelaki yang fasik, kan? Lelaki yang fasik tidak boleh menjadi wali, kan? Alright, yang tu bukan kerja kita. Okay, yang tu bukan tugas kita nak tentukan fasik ataupun tidak. Tugas tu adalah tugas kepada pejabat agama dan juga mahkamah. Alright, selagi mana dia masih lagi seorang ayah, seorang bapa, dia masih lagi wali mujbir. Okay, dia tidak akan tergugur dia tidak akan tergugur lah. Okay, dia title dia memang tetap wali mujbir. So kalau dia duduk dalam penjara pun, dia masih lagi layak untuk menjadi wali. Dan dia masih lagi akan dipanggil untuk menjadi wali. Melainkan memang disahkan oleh pejabat agama yang dia telah hilang kelayakan. Alright, so yang tu bukan kerja kita. Kalau tanya kat saya layak ataupun tidak, bapa masih lagi layak untuk menjadi wali walaupun dia berada di dalam penjara. Contohnya saya punya ikon saya, contoh apa, kalau apa tak setuju tak apalah, ni saya punya cerita lah, kan. Ikon saya dan macam contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim, masa dia duduk dalam penjara dulu pun dia dibawa keluar untuk menjadi wali pernikahan kepada anaknya. Tu orang duduk dalam penjara tu boleh keluar untuk jadi untuk menikahkan anak perempuan dia. Sebab masih ada lagi bapa walaupun duduk dalam penjara. Ramai lagi. Ada klien saya yang menikah pun bapa duduk dekat dalam penjara telah dikeluarkan. So menunjukkan kata pejabat agama masih mengatakan yang dia adalah layak untuk menjadi wali. Okey. Suami saya menikah parti 2 orang, tak secara sindiket. So nak buat macam mana? Suami saya nikah parti 2 orang. Tak secara sindiket. So nak buat macam mana? Kalau dia dah menikah,
kalau kita nak minta dia buat pengesahan, memang laki ni tak tahu. Sorry. Belahak pula. Okay. So kita pun tak pasti sama ada dia nak buat ataupun tidak lah kan. Jadi apa yang kita boleh buat, tegur kat dia. Okey, tegur dia, abang kalau dah menikah ni buat pengesahan. Pastinya dia pun kata jangan harap kena buat pengesahan sebab menikah dengan parti. Bila menikah dengan parti, kalau dia pergi buat lagi ni, isteri dia ni mungkin nak kena hantar balik. Okey, so apa yang kita boleh buat, nasihat je lah. Wallahualam. Sebab saya tak tahu apa niat sebenar nak dia bertanya kepada saya, Puan Mila ni. So kalau suami ni yang tanya kat dia, saya dah menikah 2 orang parti ni. Saya dah menikah 2 orang parti perempuan. Macam mana nak buat pengesahan? So saya boleh beritahu, pergi mahkamah, buat permohonan pengesahan, buktikan pernikahan tersebut. Okay, tapi kalau yang tanya ni isteri, suami saya menikah 2, saya nak buat apa? Saya nak kata apa, nak buat apa? Puan nak apa? Kena tanya juga diri puan. Dah tahu suami kahwin 2 orang parti, so kita nak buat apa? Kena tahu juga tu. Okey. Assalamualaikum. Sakni Sebina apa tu? Apa ni? Cik Hafizi Rahman, saya tak faham. Sakni Sebina apa tu? Biskut. Sakni Sebina. Saksi Sepina. Bukan Sebina. Bukan Sebina. Sepina. S-E-P. P. Okay. Sepina. Sepina ni maksudnya satu prosedur untuk memaksa, meminta kehadiran saksi untuk memberikan keterangan dalam satu kes tuntutan. Contoh kita perlukan keterangan daripada doktor. Contoh dia. So doktor nak datang ke mahkamah untuk bagikan keterangan, dia kata saya tak boleh datang macam ni saja, saya perlukan sepina. So kita boleh mohon untuk mahkamah keluarkan satu sepina, surat yang boleh memanggil seseorang yang penting untuk bagikan keterangan. Jangan katakan doktor, siapa-siapa yang kita rasa dia ni patut jadi saksi tapi dia tak boleh nak datang. So kita boleh mohon untuk dikeluarkan satu sepina. Sepina ni satu surat ataupun prosedur yang meminta untuk saksi datang ke mahkamah bagi keterangan. Saksi. Faham? Sepina. Cik Hafizi. Oi, mak ai panjang. Oi, Ahmad Syukri, awak tulisan semua besar. Risau macam marah pada agak ni. Waalaikumsalam Cik Sukri. Saya dah selamat bercerai dengan bekas isteri saya pada bulan 10 tahun lepas. Bulan 10 2020. Dalam masa yang sama, mahkamah juga telah mengisytiharkan bahawa bekas isteri saya telah nusyus. Sebab bekas isteri saya ditangkap khaluat kerana tinggal bersama dengan majikannya dalam rumah sewa berlainan tempat. Hasil perkahwinan saya dengan bekas isteri dikurniakan 2 cahaya mata yang berusia 4 dengan 6 tahun pada tahun hadapan. Kini anak-anak berada dalam jagaan saya. Saya juga tengah fight untuk hak jagaan anak. Untuk makluman tuan, bekas isteri saya meninggalkan rumah pada suatu pagi sewaktu anak-anak saya sedang tidur, dan bekas isteri keluar rumah membawa semua pakaian dan meninggalkan anak-anak yang sedang nyenyak tidur. Untuk makluman tuan, juga bekas isteri saya juga pernah membawa anak-anak saya tidur dengan jantan yang bukan mahramnya. Adakah saya layak untuk hak jagaan anak saya? Ya, insyaAllah. Bapa tetap layak. Saya tak mau nak kata, saya tak boleh bias. Saya tak boleh bias. Itu. Kalau tanya kat saya, layak ataupun tidak, siapa yang ada dalam senarai, senarai kelayakan untuk menjaga anak, dia layak. Jawapan saya lebih to be fair sikit kat sini. Kita dah situasi apa pun, kita kena tengok dulu kita ni layak ataupun tidak. Yang pertama ibu dulu, yang kedua ibu kepada ibu, yang ketiga bapa, yang keempat ibu kepada bapa, yang kelima dan ke bawah semuanya adalah kepada waris perempuan. Iaitu sebelah ibu semua. So bapa layak tak? Bapa layak. Dari sudut untuk isu begini, bapa masih boleh dapat peluang tak? Bapa masih ada peluang untuk dapat hak jagaan anak. Walaupun anak 4 dengan 6 tahun ni dikira sebagai anak yang belum capai umur mumayyiz.
bapa tetap ada hak untuk membuat tuntutan jagaan anak. Mahkamah boleh putuskan kalau mahkamah rasakan bapa boleh menjaga kebajikan anak tersebut. Asalkan yang tu bapa kandung. Kalau bapa ni dia kata bapa tapi anak tu anak tak sah taraf, dia tak ada nasab kepada dia, yang tu tak boleh. Sebab yang tu dia tak ada kelayakan. Okey. Anak tak sah taraf, kelayakan untuk menjaganya ada terletak kepada ibu sahaja. Okey. So kalau kita memang ada anak kandung, bapa tetap boleh buat tuntutan hak jagaan anak. Tu kelayakan dia. Fair kan soalan jawapan ni? Okey. Waalaikumsalam. Oi mak ai awak semua pakat karang panjang-panjang pun ni. So kali tekan macam karangan. Okey, Cik Said Yusof. Atas aduan kes apa yang saya nak kemuka di Mahkamah Tinggi mengenai anak saya yang dibawa pada asalnya hanya untuk bercuti ke Vietnam. Akhirnya ibunya membuat keputusan untuk menetap di Vietnam. Dan tak mahu balik ke Malaysia. Anak pun kena tinggal di sana. Isteri saya warga negara Vietnam. Okey. Saya belum lagi lafazkan talak. Tapi dia kata selepas 4 bulan di sana, dia dah bercerai pada saya. Tanpa ada surat jemputan mahkamah atau tuan kaji dari sana. Dia kata dia ada hantar surat ke pejabat agama melalui abang suaminya yang baru. Tapi tiada apa-apa pemberitahan pun yang saya terima. Kefahaman saya perkahwinan mereka itu tidak sah. Alasannya imam sana kata 4 bulan tak bagi nafkah dah boleh edah. Sebab tu dia kahwin dan kini dah ada anak pun. Kemusykilan saya, adakah anak perempuan saya? Apakah boleh saya dapatkan anak perempuan saya semula? Anak perempuan saya kini sudah berumur 6. Alamak, hilang. Alah, soalan tadi best lah. Alah, mana ni? Itulah panjang sangat. Aduh. Mana dah? Panjang-panjang ni hilang terus dah. Mana tadi? Alamak. Okey. Soalan Cik Said tadi tu panjang, tetapi dah terhilang dekat sini. Cuma apa yang saya boleh simpulkan beginilah. Saya faham isu yang mungkin nak ditanyakan sebab nak dapat balik perintah, nak dapat satu perintah di Mahkamah Syariah untuk mendapatkan semula anak yang berada di luar negara sebab kita kahwin dengan warga negara luar. Okey, terus terang saya katakan inilah antara risiko yang besar bila seseorang berkahwin dengan warga asing. Walaupun secara betul pun ini antara risikonya, iaitu bila kelahiran anak. Bila kelahiran anak ni, saya tak kata betul lah, mungkin ada rezeki orang kahwin dengan warga asing. Yang tu jodoh, jodoh yang pertemuan. Cuma apa yang kita tak boleh nak jaminkan adalah tentang berapa lama jodoh kita ni. Kita tak tahu. Alright? Ada orang yang mungkin jodoh dia panjang sampai ke akhir hayat. Ada orang yang mungkin tak berapa lama. Alright? Dan mostly cerita dia yang ada isu begini. Bila kahwin dengan warga negara asing, isu perebutan hak jagaan anak ni dia akan lebih berat. Alright. Macam yang ditanyakan oleh Cik Said tadi adalah berkaitan dengan wanita warga negara luar, kita menikah tu. So bila kita bergaduh, dia lari balik ke sana, bawa lari anak, dia mungkin boleh memfailkan tuntutan perceraian di sana. Boleh memfailkan tuntutan perceraian di sana. Dan kalaulah dekat sana tu memang undang-undang dia ada undang-undang yang tertentu yang mana mahkamah pun lebih kurang macam kita, dia punya proses undang-undang tu mungkin dia dah disahkan, telah diceraikan melalui fasah contoh dia. Kita tak payah bayangkan undang-undang kat sana. Cuba tengok dekat Malaysia ni. Saya cerita situasinya. Let's say lah seorang wanita Malaysia berkahwin dengan lelaki warga luar. Kita ambil contoh let's say contoh bukan siapa-siapa saya nak refer, contoh kahwin dengan warga Pakistan contoh dia, sebab saya ada kes dulu macam ni. So kita kahwin dengan warga Pakistan, lelaki Pakistan. So let's say lah dapat anak, kemudian berlaku berlaku perceraian.
Lelaki ni, okay, dia balik ke sana, okay, balik ke Pakistan, okay. Bila balik ke Pakistan, berapa lama, lebih kurang dalam setahun macam tu, okay. Kemudian si isteri ni dah lebih daripada setahun. So apa yang lagi dia nak tunggu? So dia boleh filekan permohonan perceraian secara fasah kat situ kan. So filekan fasah, contoh dia. So bila filekan fasah dengan alasan tidak dapat nafkah lebih daripada 3 bulan, 4 bulan, setahun dan sebagainya ni. So kalaulah si suami ni tak balik mai ke Malaysia pun, mahkamah tetap akan teruskan permohonan fasah tersebut secara sebelah pihak. Okey, mahkamah boleh sabitkan dengan keterangan-keterangan yang sewajarnya dan juga sumpah. Sumpah kat situ. Okay. Ini prosedur dalam Undang-Undang Malaysia yang mana perbicaraan secara sebelah pihak boleh dijalankan tanpa perlu pun kehadiran suami. Sebab fasah. Okey. Mungkin juga perkara ni berlaku kepada yang soalan tadi tu. Iaitu isteri ni, dia warga Vietnam contohnya, dia balik ke sana, so dia apply menggunakan undang-undang di sana untuk proses perceraian. Soal sah ataupun tak sah tu kita tak pasti. Kalau kita nak tahu, kita kena pergi tanya kat sana. Ada tak memang betul ke perceraian tu telah disahkan? Ada sijil cerai ataupun tidak? Saya tak tahu, tanya kat saya. Kalau tanya kat saya Vietnam punya sijil nikah, sijil cerai tu macam mana proses semua tu, jangan tanya kat saya. Saya memang tak tahu. Saya praktis dalam Malaysia sahaja. Kalau warga yang jangan kata Vietnam, Singapura ke Siam pun aku tak tahu sangat. Faham Okey. So kalau cabaran yang pertama yang tu. Cabaran yang kedua berkaitan dengan anak ni. Kalau anak dibuat lari ke luar negara, okay, kita boleh filekan tuntutan hak jagaan anak. Right? Boleh filekan di Mahkamah Tinggi Syariah. Tuntutannya hak tuntutan jagaan anak. Mungkin kita boleh serahkan saman dan sebagainya ke sana. Okay. So kalau katalah tak datang, bicara akan jalan sebelah pihak dan mahkamah boleh keluarkan perintah. Okay, perintah hak jagaan mungkin akan dapat kepada kita. The biggest problem is pelaksanaan perintah tersebut. Pelaksanaan perintah tu. Sebab apa? Perintah kita ni nak dikuatkuasakan dekat negara luar. Ni problem dia. Okay? Jangan kata perintah lah. Saya cerita benda yang lebih best sikit kat hampa bagi hampa semua nak faham. Okay? Saya percaya, semua orang kenal, semua orang tahu tentang isu 1MDB, Jolo contoh dia. Okay, Jolo contoh dia. Alright. Berapa lama dah kisah yang kita duk dengar ni? Ada tak pernah dapat kita tangkap Jolo tu? Bagi tahu, ada tak? Tak ada kan? Sebab apa? Isu apa? Isu penguatkuasaan kat situ. Sebab kita nak kuasa nak minta orang polis luar tangkap. Nak bermain. Ni problem dia. Satu orang lagi. Seorang lagi. Contoh dia. Macam ada seorang yang kita ketahui, okay, lari ke Australia. Boleh buat apa-apa tak? Lepas dia duduk kat sana dah, nak balik main ke sini. Payah kan? Walaupun ada perintah buat kelak waran tangkap semua tu, okay, kenapa tak berjaya? Sebab pelaksanaan. Sama juga macam dalam kes berkaitan dengan jagaan anak ni perempuan. Bila kita kahwin dengan warga asing, okay, andai kata berlaku perceraian, andai kata berlaku perebutan hak jagaan anak yang mana anak ni dah dibawa pulang ke negara asal, ini antara problem dia. Kita mungkin boleh dapat perintah, okay, mungkin boleh dapat perintah hak jagaan, tapi kita akan ada isu dari sudut pelaksanaan dia. Ini problem. Okay? Inilah kesannya. Saya tak maulah kata pernikahan luar negara, pernikahan dengan warga asing ni tak bagus. Ada bagusnya juga. Bagus sebab Nabi pun kata kita kena berkembang kat sini, okay? Kahwin dengan untuk berkenal-kenal dengan warga asing. Tak kisahlah, maksudnya baguslah kan kat situ dari sudut genetiknya, cantik, segak semua tu. Tapi kita tak boleh nak nafikan antara isu-isu yang mungkin berlaku, isu sebegini. Alright. Saya boleh kata jawapan kepada soalan tu, kita boleh filekan tuntutan hak jagaan, kita dapatkan perintah. Okay? Tetapi kita kena buat sendiri macam mana nak laksanakan perintah di negara luar tersebut. Itulah kesukarannya.
Clear? Alright. Saya nampak soalan daripada Shower M. Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bekas bira saya berkahwin dengan warga Pakistan di Siam dan dapat seorang anak perempuan. Sebelum tu dia diceraikan oleh adik ipar saya tapi tiada sijil perceraian. So apa soalannya? Dapat seorang anak perempuan. Wati Ros. Salam tuan, maaf lari topik. Contoh, kalau suami warga negara Malaysia, isteri pula pemegang sijil lahir status bukan warga negara Malaysia. Suami boleh ke mohon kerakyatan Malaysia untuk isteri? Oh, yang ni jangan tanya saya lah. Yang ni saya rasa lebih kepada persoalan ni kena JPN sendirilah kena jawab ni. Jangan tanya saya sukalah, tambah saya pula bukan peguam sivil. Satu, yang ni isu-isu begini, isu sivil lah. Dan yang keduanya, yang ni isu berkaitan dengan pendaftaran. So, orang yang lebih sesuai dan layak ni adalah pegawai Jabatan Pendaftaran Negara. So, sorry saya tak tahu nak jawab benda ni. Okay? Saya tak mau buat palatau. Saya dah had saya juga. Okay? Saya kena mengakui, saya peguam syar'i saja. Zu Emma, Assalamualaikum. Saya Zu Emma dari Sarawak. Okay? Orang Sarawak kita. Saya nak tanya, kalau si laki sudah berkahwin dengan si isteri warga negara Indonesia, setelah berkahwin siap ada anak, si isteri melarikan diri ke negara asal selama 2 tahun. Dan si suami pula still di Malaysia. Apakah status mereka? Dan bila si suami ingin menikah untuk kali kedua, apakah perlu dilakukan? Jawapannya adalah masih lagi suami isteri. Walaupun isteri tu dah lari ke negara asal, dah balik ke negara asal, tetapi kalau tidak ada berlaku perceraian, tak ada perceraian disahkan lagi, maka dia orang masih lagi kekal sebagai suami isteri. Cuma pernikahan yang tergantung kita sebut. Jangan kata nikah luar lari macam tu je. Orang Malaysia pun, pasangan kita ni kalau dalam Malaysia ni pun lari, masing-masing bawa haluan sendiri. Dah lebih berapa term pun. Tanya apa status? Jawapannya masih lagi suami isteri. Sehinggalah disahkan berlaku perceraian. Okey. So apakah status? Jawapannya mereka masih lagi suami isteri. Dan kalau si suami nak menikah dengan wanita lain, macam biasa. Laki nak menikah lain, dia kena dapat kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Sebab nak poligami. Bila nak poligami, kena dapatkan perintah daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Okey. Isbella Maria. Wah, maaf nama Isbella Maria. Kalau perempuan negara Malaysia dan nikah dengan warga asing India. Perempuan Malaysia, negara asing India, dalam COVID, macam mana nak buat pengesahan nikah? Jangan kata buat pengesahan nikah. Jangan kata cerita COVID ke tak COVID. Cerita dia, kalau kita menikah tu, dapat bukti pengesahan nikah tu, buatlah pengesahan nikah dekat mahkamah. Tu je. Soalnya bukan isu COVID tak COVID. Okey, isunya menikah tu melalui cara apa? Kalau kita kata nikah ni cara sendiri-sendiri. Cara sendiri-sendiri ni maksudnya tak melalui pejabat agama lah. Okey, tak buat mohonan pejabat agama, tak ada dapat kebenaran daripada konsulat dan sebagainya. So kita sebut nikah sindiket. Kalau nikah sindiket sewaktu COVID contoh dia. Okey, buat pengesahan. Nak tahu sah tak sah, nak dapatkan pengesahan, buat pengesahan di Mahkamah Tinggi Syariah. Okey, Race Adira. Tuan, macam mana kalau sekiranya pasangan seorang warga asing tapi dia menggunakan pas kerja permit, boleh ke menikah? Pasangan seorang warga asing tapi. Okey. Setahu saya, siapa yang mendapat pas kerja tu, permit kerja ni, biasanya dia orang tak dibenarkan untuk berkahwin. Okey, kalau dia orang nak berkahwin juga, saya percaya dia mungkin perlu melalui juga proses di konsulat dan perlu juga mendapatkan kebenaran daripada majikan dia. Okey, tapi kalau kita kata majikan ni, biasanya siapa yang nak kahwin ni juga, dia mungkin akan batalkan permit tu lah kan. Okey, so that's why ramai orang yang menikah secara sedikit ataupun lari tu. Okey, jadi macam mana kalau nak dapatkan kebenaran
perkahwinan tersebut. So dapatkan kebenaran di konsulat dan kena tengok balik dari sudut undang-undang tu. Apa yang akan berlaku juga kalau kata kahwin tu. Takut nanti ni kita kahwin dengan perempuan ni, tiba-tiba permit dia dibatalkan. Jenuh. Jadi parti dah, kena hantar balik. So hati-hati. Kita kahwin tu mungkin kita niat tu baik. Kita nak kahwin dengan warga asing. Okay? Tak kisahlah warga mana sekalipun. Tetapi bila dia datang atas faktor permit kerja, saya percaya mungkin banyak undang-undang yang sekat untuk orang yang datang bekerja berkahwin. Jadi kalau dia nak kahwin juga, dia mesti kena dapatkan kebenaran konsulat dan juga kena tengok kepada undang-undang permit tersebut. Takut menzalimi dia juga. Dah lah bekerja, datang belah, kena hantar balik pula sebab kahwin. Okay. Mir Muhammad Rafi. Tuan nak tanya lagi sikit. Sebelum ni tak ada tanya ke? Suami masih isteri rumah dan belanja, tiba-tiba isteri suami masih isteri rumah dan belanja. Tiba-tiba isteri pindah tanpa tahu suami tinggal di mana. Tiba-tiba isteri pindah. Jika isteri tinggal tanpa kebenaran Lord, apakah hukum Islam? Dan suami ada bagi nafkah. Isteri minta cerai dan hantar gambar-gambar macam-macam sama lelaki-lelaki dan dia post sendiri dalam TikTok dan Instagram. Kalau tanya saya hukum macam ni, hukum dia haram lah. Senang lah, okay? Sebab tu saya kata jangan tanya ke saya buat hukum, okay? Kalau saya nak cerita buat hukum ni, saya boleh cerita secara ringkas hukum macam tu. Tapi kalau nak saya elaborate, panjang. Okay? Saya bukan arif sangat bab nak cerita tentang apa dalil semua tu. Tetapi saya percaya isteri yang tidak taat kepada suami dia dalam keadaan suami dia telah menunaikan segala nafkah tu, maka dia adalah seorang isteri yang derhaka, yang nusyus. Okey, dari sudut perbuatan lah. Cuma kalau kata dari sudut undang-undang, nak disabitkan nusyus tu dia ada prosedur dia. Dari sudut perbuatan tu hukum dia haram kat situ. Okey? Nurul Iman Batrisah Fatihah. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Bagaimanakah status pernikahan seorang anak dara yang tinggal di Kedah? Okay, berkahwin di Pejabat Agama Songkla tanpa pengetahuan wali mujbir ahli keluarga lain. Dinikahkan oleh wali hakim dan disaksikan oleh ejen pernikahan yang membawa ke sana. Apakah status pernikahan tersebut sah ke? Anak tersebut belum mendaftarkan semula pernikahannya di Malaysia. Bagaimanakah prosedur beliau jika ingin daftarkan semula pernikahan tersebut? Dan sekiranya telah dilepaskan oleh suaminya melalui mesej dan WhatsApp, apakah tindakan yang beliau haruskan lakukan? Okey. Anak dara, dia ada wali mujbir, ada ayah, ada datuk lagi. Contohnya, ayah ataupun datuk. Tapi dia lari tanpa pengetahuan wali, pergi menikah dekat Songkla, dekat sempadan Siam. Okey. Pernikahan tersebut boleh jadi sah. Saya tak mau kata sah, okay? Saya tak mau kata sah sebab kita pun tak tahu sah ataupun tidak lagi. Nak tahu sah ataupun tidak, kita kena buat permohonan pengesahan nikah tu. So, kalau dia bernikah tu dengan menggunakan, dia kata pernikahan tu menggunakan wali sultan ataupun wali hakim lah kat sana kita sebut. So, wali sultan. Syarat dalam Islam, okay, dalam hukum syarak, syarat untuk seseorang wanita tu dibenarkan berkahwin secara wali sultan, okay, wali raja, jarak pernikahan, tempat pernikahan dia dengan wali tersebut, wali mujbir, okay, jarak dia dengan wali mujbir tu mesti lebih daripada 2 marhalah. Ni mengikut mazhab Syafi'i. Okay, ikut mazhab Syafi'i, kalaulah pernikahan tersebut jarak dia tu lebih daripada 2 marhalah, maka wanita tersebut boleh menggunakan wali raja, wali sultan. Macam mana nak tahu sah ataupun tidak wali sultan tu? Dia mesti dah melepasi border.
keluar daripada penguasaan kerajaan Malaysia. Lepas saja keluar Bukit Kayu Hitam tu, dah masuk ke Sadau, dah masuk sampai ke Songkla tu, yang tu kita panggil apa? Dia bukan dalam penguasaan. Okay, bukan penguasaan raja ataupun sultan dekat situ. So dia penguasaan siapa? Raja Thailand. Okay, so bila dia menikah kat Songkla, okay, kalau dia kata menikah tu menggunakan wali sultan, kena tengok dulu jarak antara jarak antara perkahwinan tu dengan wali mujbir. Let's say kurang daripada 2 marhalah. So kalau kurang daripada 2 marhalah, maka perkahwinan tersebut boleh jadi tak sah. So kita kena tahu semasa tarikh akad nikah, waktu akad nikah tersebut, bapa ni duduk dekat mana. Contoh duduk dekat Penang, anak perempuan menikah dekat Songkla, boleh jadi sah tak? Boleh jadi sah. Okey, sebab jarak tu pasti lebih daripada 2 marhalah. Macam mana nak tahu lebih ataupun tidak daripada 2 marhalah ni? 2 marhalah ni dia ibarat berapa? Ada banyak pandangan. Tetapi kalau kata nak hilangkan keraguan, dia lebih daripada 90 km. Okey, lebih daripada 90 km. Macam itulah, ada orang kata 86. Tengoklah. Kalau saya kata dia mesti lebih daripada 90 km. Okey. Berapa dah? Alright, sikit lagi. Okey. So, dia boleh disahkan. Kalau kata pernikahan tu pakai wali hakim, saksi semua tu biasanya kalau menikah dekat tempat yang Majlis Agama Islam Songkla ni, saksi ni tak jadi isu lah. Saksi tu memang boleh jadi. Boleh jadi sah lah kat situ. That's why saya kata boleh disah. Kalau nak tahu sah ataupun tidak, kena pasangan ni, sama ada suami ataupun isteri ni, kena buat permohonan pengesahan di mahkamah syariah di Malaysia. Okay. So bagaimana prosedur dia beliau ingin daftarkan? Prosedur dia kena buat permohonan. Dan memfailkan permohonan tersebut di mahkamah syariah. Kalau berkahwin dengan lelaki ni, seorang suami orang, iaitu yang seorang lelaki yang dah ada isteri, kena naik mahkamah tinggi syariah. Okay, so naik mahkamah tinggi syariah untuk buat permohonan pengesahan nikah poligami. Okay, kalau bukan poligami, so permohonan pengesahan nikah tu dekat mahkamah rendah syariah. Okay, so sekiranya suami dia ni menceraikan dan melalui WhatsApp. So kalau cerai melalui WhatsApp ni, dia dikira lafaz cerai kinayah. So lafaz cerai kinayah dia perlukan kepada pengakuan suami. Walaupun suami ni mungkin tulis dengan jelas, aku ceraikan kau dengan talak 1. Contoh dia hantar, dia sebut nama penuh, dia sebut kata aku ceraikan hang dengan talak 1, contoh dia. Tapi dia hantar melalui WhatsApp bertulis, contoh dia. Okay, dia tetap dikira sebagai cerai kinayah. Kitabiah ni. So dia mesti kena ada pengakuan daripada pihak suami dan mesti kena ada niat daripada pihak suami. So kena buat permohonan pengesahan lafaz cerai. So 2 benda kena buat. Yang pertama dia kena buat permohonan pengesahan nikah dulu. Kalau dah disahkan nikah, baru boleh buat permohonan pengesahan cerai. Kalau mahkamah tak sahkan nikah tu, maka tak payah buat pengesahan cerai. Sebab nikah tak wujud. Bila nikah tak wujud, tak sah, apa guna cerai tersebut? Cerai hanya boleh berlaku kepada pasangan yang bernikah secara sah. Okay? Alright. Aduh, sakit pinggang lah. Assalamualaikum tuan, soalan saya banyak kali tulis tapi tak dapat jawab. Saya juga fan tuan. Mir Muhammad Rafi. Tu panjang kot. Saya tak, tapi saya tadi bukan tadi Mir Muhammad Rafi ke saya jawab tadi tu? Saya jawab Mir Muhammad Rafi tadi ni kan. Terima kasihlah sebab jadi fan. Jadi fan boleh buat kelab peminat ni. Nurul Yang. Saya ambil soalan satu lagi. Saya sakit pinggang lah. Penat lah pula. Letih Yang sangat lah. Nurul Yang. Salam tuan, Waalaikumsalam. Nak tanya, saya nak mohon cerai dan dengan suami dia sebab dia ugut nak bunuh saya. Astaghfirullahalazim.
dan anak saya sebab kes cemburu. Adakah hak menjaga anak tu suami dapat ataupun dengan isteri? Saya dah lama tak duduk kat rumah dan suami dari 2019 lagi sampai sekarang. Suami pun jarang bagi nafkah. Bagi nafkah. Okey. Nasihat saya Puan Nurul, okey. Kalau ada ugutan bunuh, tolong buat laporan polis dulu, okey, untuk keselamatan. Bagi wanita yang mana ada isu berkaitan dengan kita bagi ugutan dalam bentuk fizikal yang melibatkan kepada keselamatan, buat laporan polis dulu, okey. Buat laporan polis untuk cover lah anda. Satu. Yang keduanya, selepas kalau kita memang plan untuk filekan perceraian, bagi kes-kes yang melibatkan kepada keselamatan macam ni, filekan juga permohonan injunksi ataupun tegahan kacau ganggu. Sebab bimbang, kalau kata dah filekan kes ni, satgi akan ada timbul pula isu keselamatan. Saya ada beberapa kes yang mana dalam proses cerai ni, suami tetap bertindak agresif. Dia tak pandai nak pujuk, tapi dia tarik, tak payah filekan, marah dan sebagainya. So dia menyebabkan ugutan tu berlaku. Okay, ugutan, keselamatan terancam sebagainya. So kita kena filekan tuntutan perintah injunksi, tegahan kacau ganggu. Sebab kita bimbang keselamatan diri kita ni akan terjejas kat situ. Okay, bab jagaan anak, yang tu soal lain. Okay, yang tu bab berkaitan dengan kebajikan. Suami isteri bergaduh macam mana sekalipun, dia takkan ada kaitan dengan bab jagaan. Okey, bagaimana sekalipun, bab jagaan anak ni memang dalam ketetapan hukum syarak, dia akan diberi kelebihan dulu kepada ibu. Okey, ibu akan lebih kuat untuk mendapat hak jagaan anak berbanding bapa. Okey, cuma ibu boleh hilang kelayakan menjaga anak, boleh hilang kelayakan kalau katalah dia murtad ke, berkelakuan keji secara terbuka ke, Rian Hakimi berkelakuan keji secara terbuka ke, berkahwin lain ke, berpindah mustatin dengan cara yang jarak jauh untuk nak memisahkan anak tersebut. Dan yang kelima, kalau ibu ni mendera anak. So kalau salah satu daripada lima ni ada, maka kita boleh boleh hilang kelayakan untuk mendapat hak jagaan anak tersebut. Okay? Alright. Okay, alright. Itu saja daripada saya. Sorry so much. Saya dah tak larat dah. Penat. Saya harap anda semua dapat terhibur lah sikit. Bolehlah dapatlah maklumat sikit sebanyak tentang perkongsian pada malam ni. Okay, apa yang saya nak kongsikan, pengumuman saya adalah InsyaAllah, menjelang tahun hadapan, bulan Januari tahun 2022, InsyaAllah kita akan InsyaAllah kita akan melebar luaskan lagi, yang mana kita akan ada cawangan gitu, alright? Kita ada cawangan di Kuala Lumpur, di Bandar Seri Putra, Bukit Mahkota. Okay, yang mana saya akan ada satu peguam yang akan bersama dengan saya untuk mengendalikan kes, okay, di bawah payung saya lah. Gitu, bawah payung. Okay, so dalam hal ini bukan sebab apa, sebab ramai orang yang bertanyakan kepada saya tentang, boleh tak tuan handle bantu kes saya dekat Selangor, kat Kuala Lumpur, Negeri Sembilan ni. Jadi saya percaya tahun depan adalah tahun yang terbaik untuk saya membantu tersebut. Cuma kita akan ada lebih ramai orang yang cuba untuk membantu kes-kes kita. Okay, alright, itu saja daripada saya pada malam ini. Thank you so much kepada anda semua yang support tak putus-putus. Dan insyaAllah dengan anda follow, share dan sebagainya, anda sebenarnya memberikan kekuatan kepada saya untuk terus berkongsi. Saya jadi kuat ni sebab saya suka dengar perkongsian daripada anda semua, daripada soalan-soalan anda, membuatkan saya sendiri pun rasa semangat untuk berkongsi kepada anda semua. Okay, alright, itu saja daripada saya pada malam ni. Thank you so much. I love you all. Wah, dapat 274 star. Wow, thank you.
Thank you so much kepada anda semua yang dah sudi join, share dan sebagainya. Okay. Saya doakan anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Dan saya doakan kita semua dalam keadaan yang bahagia selalu. Okay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye.